Okay, clear. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Dr. Muhammad Mahidin bin Muhammad Saleh, Ketua Program Sarjana Muda Syariah Industri Halal Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia. Barisan panelis iaitu yang bahagia Profesor Madya Dr. Yasmin Hanahi binti Muhammad Safian selaku Profesor Madya Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia, dan yang bahagia Profesor Teknologis Dr. Sharifuddin bin Mat Syarani, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi Universiti Sains Islam Malaysia. Barisan pengarah program bersama yang terdiri daripada yang berusaha Dr. Setiawan Gunardi, Pensyarah Kanan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia, yang berusaha Ustaz Muhammad Ali bin Zainal, penolong pengarah karan bahagian pengurusan halal Jabatan Hak Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, yang berusaha Dr. Muhammad Firdaus bin Abdul Rahman, Penyelaras Unit Latihan Institut Fatwa dan Halal Ifah Universiti Sains Islam Malaysia. Jawatan kuasa program, para ahli akademik, para pelajar dan seterusnya. Semua peserta program webinar Fiqh Halal Contemporary 2022 siri yang ketiga. Baiklah, sebelum kita mulakan program kita pada pagi ini, eloklah terlebih dahulu kita membuka majlis kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Bagi memberkati program kita pada pagi ini, dipersilakan Saudara Amirul Luqman bin Safizal selaku pelajar tahun 2 Sarjana Muda Syariah Industri Halal untuk menyertai bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا مرحوما. اللهم اجعلنا من أهل الخير واجعلنا من أهل البركة واجعلنا من أهل المغفرة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا لأصحابنا وأهلنا وجيراننا وضيوفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang luas, yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berikanlah, berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu, sinarilah hati kami ini dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih Saudara Amirul Luqman atas bacaan doa sebentar tadi. Baiklah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran dan masa yang diluangkan oleh hadirin dalam menjayakan program webinar Fiqh Halal Contemporary 2022 siri yang ketiga yang bertajuk Apabila Babi Bukan Babi. Maaf saya tak mencarutnya, tapi saya minta para pendengar sekalian menyediakan jantung dan hati yang kuat supaya tak terkejut dengan istilah babi yang lebih banyak selepas ini. Okay. Yang kita akan diskusikan pada hari ini iaitu dari segi perspektif fiqh dan sains. Tidak lupakan juga kita sangat meraihkan kehadiran kedua-dua panel jemputan kita iaitu Profesor Madya Dr. Yasmin Hanahi binti Muhammad Safian dan Profesor Teknologis Dr. Sharifuddin bin Mat Syarani. Terima kasih atas masa yang diluangkan bersama-sama kami untuk kita sama-sama menjalankan program kita pada pagi ini.
Bagi peserta yang baru masuk, saya suka untuk saya ingatkan kepada anda untuk mengisi kehadiran di Google Form yang telah disediakan di ruangan chat dan menyebarluaskan lagi kita punya program pada pagi ini supaya lebih ramai yang dapat input dan info penting berkenaan halal dalam siri ketiga Webinar Fiqh Halal Contemporary ini. Dialu-alukan juga bagi para peserta yang tiada masalah internet untuk kita sama-sama buka kamera supaya kita meriahkan lagi majlis kita pada pagi. Jadi sebelum kita teruskan kepada agenda yang seterusnya, sekelas saya untuk memperkenalkan kedua-dua panel jemputan kita pada hari ini, pada hadirin dan hadirat sekalian. Buat kata patah, tak kenal maka tak cinta kan. Jadi sebelum kita jatuh cinta dengan ilmu yang akan disampaikan, maka lebih indah jika kita mengenali orang yang menyampaikan ilmu itu terlebih dahulu. Baiklah. Yang pertama, saya perkenalkan Profesor Madya Dr. Yasmin Hanani binti Muhammad Safian, iaitu yang merupakan graduan ijazah sarjana muda syariah Islamiyah Universiti Al-Azhar pada tahun 2001. Kemudian beliau menyambung pengajian di peringkat sarjana muda di University of Birmingham. Saya terlebih Arab lah dia. University of Birmingham pada tahun 2003. Seterusnya menamatkan pengajian di dalam ijazah sarjana Dr. Falsafah dari University of Exeter pada tahun 2010. Banyak pengalaman dan pencapaian yang telah dicapai oleh Profesor, antaranya adalah Profesor Madya Dr. Hanani terlibat sebagai Bank Islam Syariah Supervisory Committee, Jawatan Kuasa Syariah Kod Bank pertama, Ahli Majlis Agama Islam Selangor, Ahli Majlis Perundangan Syarak Wilayah Persekutuan, Ahli Lembaga Pengarah Kerajuk Ekonomi Asnaf Sdn Berhad, Pengerusi Jawatan Kuasa Audit Kerajuk Ekonomi Asnaf Sdn Berhad, Afin Bank Islamic Syariah Committee Member, dan profesi juga terlibat sebagai Jawatan Kuasa Penasihat Persijilan Halal Malaysia JAKIM dan Jawatan Kuasa Pemandu Persijilan Halal Malaysia. Selamat datang Prof. Prof sihat? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama baik Prof. Seterusnya, saya perkenalkan pula panel kedua kita, iaitu Profesor Teknologis Dr. Syarifuddin bin Mat Sya'rani, yang mana merupakan pengarah Pusat Pendidikan dan Inovasi Universiti Sains Islam Malaysia selama setahun. Kemudian pada Januari 2022, beliau telah dilantik sebagai Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi Universiti Sains Islam Malaysia. Di peringkat kebangsaan pula, disebabkan terdapat banyak sekali kejayaan yang telah dicapai oleh Prof. Jadi yang saya sebut ini adalah antara pencapaian Prof. Prof. Teknologis Dr. Syarifuddin Mat Sya'rani kita, iaitu beliau pernah diperakui sebagai ahli teknologi profesional oleh Lembaga Teknologi Malaysia MBOD, merupakan ahli jawatan kuasa teknikal, halal farmaceutical dan peranti perubatan di bawah Jabatan Standard Malaysia, dan beliau juga pernah dilantik oleh beberapa universiti Malaysia sebagai panel untuk kenaikan pangkat kepada Profesor dan Profesor Madya. Jadi ini adalah Profesor saya waktu semester lepas ambil kursus Halal Nutrition. Jadi selamat datang Prof. Macam mana keadaan Prof sekarang? Prof sihat baik-baik saja ya? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama Prof. Baiklah, kita sudah pun kenal sedikit berkenaan latar belakang kedua-dua panel kita. InsyaAllah kita bersama dengan orang yang bukan calang-calang ni hari ini. Jadi saya nasihatkan kepada para pendengar kita semua untuk kita tumpukan perhatian, catat, kerana input yang kita dapat pada hari ini akan menjadi manfaat buat kita pada masa akan datang insyaAllah. Jadi sebelum kita berpindah kepada persoalan-persoalan yang ingin diutarakan kepada panel, saya akan menerangkan serba sedikit berkenaan forum ini terlebih dahulu. Baiklah, kita akan adakan 2 pusingan bagi forum ini. Setiap panel diperuntukkan sebanyak 20 minit bagi setiap pusingan. Kemudian kita akan adakan sesi gulungan selama 5 minit bagi setiap seorang panel. Seterusnya, kita akan teruskan dengan sesi soal jawab bersama panel selama 20 minit yang dijangka akan tamat pada jam 12 tengah hari. Bagi para hadirin dan hadirat, jika terdapat sebarang persoalan untuk ditujukan kepada panel kita, bolehlah ajukan di ruangan chat Zoom dan Facebook Live. Para hadirin dan hadirat juga dialu-alukan untuk buka kamera semacam program berlangsung untuk kita meriahkan lagi majlis kita pada pagi ini, insyaAllah. Jadi tanpa berlengah lagi, saya teruskan kepada soalan yang pertama. Saya ingin tujukan soalan ini kepada Profesor Madya Dr. Yasmin Hanani binti Muhammad Safian. Profesor dah sedia? Ya, insyaAllah. Zihan ya? Saya. Baiklah. Prof, berbalik kepada tajuk webinar kita kali ini.
Boleh tak Prof nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan istihalah dan sejauh mana penerimaannya di sisi ulama mazhab? Dipersilakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh share slide saya, insya-Allah. Okey, sebenarnya slide ni supaya orang tengok slide, bukan tengok saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa lan tajida lahu waliyyan mursyida amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudari moderator Ustazah Zihan. Seterusnya yang dihormati barisan pentadbir fakulti, terutamanya ketua program Sarjana Muda Syariah dan Industri Halal Dr. Muhammad Mahyudin Muhammad Saleh, dan bersama kita juga panel kita pada hari ini TNCA kami Profesor Teknologis Dr. Syahrudin yang merupakan insya-Allah panel halal bukan saja di peringkat universiti, malah di peringkat kebangsaan juga. Jadi sebenarnya banyak sebenarnya perbincangan yang telah dibuat dan juga penyelidikan berkaitan dengan istihalah dilakukan di negara kita dalam mungkin boleh dikatakan dengan 15 tahun kebelakangan ini. Ya, kita banyak pakar-pakar dalam bidang syariah yang telah membuat kajian dalam bidang istihalah seperti Ustazah Dr. Anisah daripada Universiti Malaya, Dr. Aizat Jamaluddin daripada UIA, dan juga begitu kita ada Al-Fadil Dr. Zulfaqar yang juga telah menerbitkan penerbitan tentang istihalah, dan begitu juga Profesor Madya Datuk Izhar Arif daripada UKM. Merata-rata alhamdulillah pakar-pakar syariah yang bukan sahaja pensyarah, malah juga para mufti dan juga muzakarah yang telah membincangkan tentang teori istihalah. Jadi bila disebutkan oleh Zihan tadi tentang takrif istihalah ni, sebenarnya istihalah ni adalah merupakan perkataan, dia bukan membawa maksud menghalalkan sesuatu, tetapi dia membawa maksud perubahan. Ya, boleh tengok kepada slide seterusnya. Jadi istihalah ni kadang-kadang digunakan interchangeably dengan perkataan yang lain, terma yang lain, contohnya istilah dan sebagainya. Jadi bila kita tengok apakah maksud istihalah itu sendiri, kalau daripada sudut fiqahnya, kalau kita boleh tengok daripada mawsu'ah fiqhiyah, contohnya kita nak tahu daripada segi bahasanya, tutlaq ala taghayyur syai'an tab'ihi wa wasfihi. Jadi secara mudahnya, secara ringkasnya, ia adalah perubahan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Dan kalau kita nak tengok daripada istilah pula, tahawul ain an-najsah bi nafsiha au bi wasitatin. Jadi itu takrifan dari segi istilahnya, maksudnya perubahan sesuatu ain, sesuatu jirim kepada jirim yang lain, sama ada secara semula jadi atau melalui perantara. Perantara ini sama ada melalui elemen unsur ketiga, bahan tambahan, ataupun daripada ada unsur manusiawi di situ yang menyebabkan perubahan itu berlaku. Jadi walau bagaimanapun ulama sepakat dalam beberapa perkara, terutama apabila perkara itu mempunyai dalil yang menunjukkan bahawa perubahan sesuatu kepada sesuatu yang lain, benda najis kepada benda menjadi benda yang halal, itu adalah halal. Dan contoh yang sangat popular adalah perubahan daripada arak menjadi cuka. Jadi istihalah dari segi bahasa ini membawa maksud, sebelum tu lagi membawa maksud berubah, dan daripada perkataan hawala. Jadi maksudnya dia berubah kepada sesuatu yang lain, benda yang najis yang haram berubah zatnya kepada bahan yang lain. Jadi persoalannya, adakah sama ada zat itu masih kekal ataupun telah bertukar, itu telah menjadi perbahasan. Dan ada juga yang meluaskan kepada perkataan istihlak, dan ada yang membezakan istihlak ni bukan berubah, dia hanya mencampurkan. Contohnya mencampurkan air ke dalam benda yang najis, jadi amount ataupun kuantiti air itu menjadi banyak. Jadi ini adalah perbahasan daripada sudut definisi yang telah dibincangkan oleh pakar akademik dan juga cendekiawan kita dalam slide seterusnya. Jadi bila kaedah-kaedah istihalah ni telah banyak dibincangkan oleh para fuqaha terdahulu, dan dalam bab, terutamanya dalam bab taharah, bab bersuci, bab makanan dan juga bab minuman. Secara umumnya istihalah merujuk kepada perubahan sesuatu sifat ain najis kepada ain lain yang menjadi halal. Ia adalah perubahan sifat atau fizikal, tetapi bahan itu kekal. Dan menyatakan, ada juga yang menyatakan istihalah itu satu bahan yang lain dan berubah zat dan sifatnya. Jadi
apa yang kekal dalam tu. Jadi itu yang kembali kepada tajuk bila babi tetap menjadi babi, ataupun kalau babi itu dah tinggal mungkin 1% dan sebagainya, adakah ia tetap dipanggil babi? Jadi perubahan ini adakah perubahan pada jisimnya, adakah perubahan pada jirimnya, ataupun perubahan pada namanya, ataupun pada end produknya. Kita akan lihat di sini. Dan sebenarnya satu istilah teknikal ini hanya mula digunakan lately ataupun pada kebelakangan ini apabila berkembangnya perindustrian, teknologi dalam pembuatan makanan, teknologi dalam pembuatan dalam perubatan dan sebagainya, yang menyebabkan perubahan bahan asal kepada bahan yang lain. Zaman dahulu mungkin perubahan itu kita tak nampak sangat, ataupun hanya berlaku pada perkara bukan sahaja kepada, kalau contoh yang kita jelas, arak kepada cuka. Banyak sebenarnya perubahan-perubahan yang berlaku. Contohnya susu menjadi keju. Tetapi susu menjadi keju, ia tidak menjadi masalah kerana dia halal kepada halal. Dia masalah benda haram yang berubah ain akhirnya itu, dia tak ada rupa benda haram tapi dia asalnya haram. Contohnya kalau kita tengok di negara India, dia ataupun negara Pakistan, mereka banyak najis lembu tu kemudian dikeringkan ataupun dibuat menjadi rumah. Jadi adakah hukum rumah yang dibuat daripada najis lembu ini sebagai najis ataupun bagaimana? Mungkin sudah berlakunya proses pemanasan, pembakaran. Jadi dalam hal ini ulama telah membincangkan najis yang dibakar sama ada najis ia tetap menjadi najis ataupun ia telah berubah sifatnya kepada satu benda yang lain. Ada kajian yang menyatakan bahawa apabila ia telah dibakar pada satu suhu yang sangat tinggi, maka sifat dia sudah berubah. Kalau macam babi itu, kalau contohlah kita ambil protein daripada babi itu dibakar pada suhu yang tinggi, dah tak ada kebabian je. Jadi adakah ia masih kekal babi di situ? Itu persoalannya. Jadi kita akan lihat bagaimana mazhab empat lah terutamanya. Kita ada lagi banyak mazhab lain selain pada Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita akan tengok secara ringkas lah, sebab 20 minit ni memang tak cukup. Jadi inilah contoh arak menjadi cuka. Sepakat ulama menyatakan walau bagaimanapun ada perbahasan di sini, mazhab kita, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali menyatakan arak yang menjadi cuka secara semula jadi tanpa percampuran unsur ketiga, ada bahan lain, maka cuka itu menjadi halal. Tetapi fatwa kita menyatakan kalau sekiranya proses itu berlaku dengan percampuran elemen bahan lain, maka cuka itu dianggap tidak halal. Jadi ini yang membezakan antara pendapat mazhab kita dan juga mazhab yang lain dan seterusnya. Dan kita tahu daripada di sini bila mana saya sebut istihalah ia menukar sesuatu bahan najis. Jadi isu di sini banyak perubahan berlaku. Tapi tak naklah kita nak kata perubahan daripada lelaki menjadi perempuan tu istihalah. Itu tetap haram lah. Secara sengaja lelaki menjadi perempuan, perempuan menjadi lelaki itu tidak termasuk dalam istihalah. Itu daripada benda yang halal kepada benda yang Allah Ta'ala alam. Ini sajalah kita bersembang. Jadi ia asalnya sesuatu bahan najis kepada bahan lain. Contohnya bangkai kepada abu. Jadi bangkai itu haram, tetapi apabila dia menjadi abu, telah bercampur dengan tanah, adakah dia menjadi najis? Dan begitu juga apabila bangkai ataupun mayat yang telah menjadi ulat. Jadi ulat ni tadi halal ke haram? Mayat yang menjadi tanah. Dan sama juga ketika kita belajar sains kan, bila biofosil contohnya, mereput dan dia menjadi petroleum, nanti Prof boleh terangkan, dan adakah ia menjadi najis? Jadi perkara ini telah diiktiraf dalam fiqh Islam sejak lama dahulu. Walau bagaimanapun memang kita tahu mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali agak strict dalam perkara ini, mungkin pada pendapat saya kerana mereka berdasarkan dalil yang sedia ada. Jadi dalil yang ada iaitu adalah pertama pada isu arak yang menjadi cuka dan juga pada isu samak. Nanti kita akan tengok dalilnya. Dan ada pula mazhab yang meluaskannya, iaitu seperti Hanafi dan Zohiri. Jadi kita tahu bagaimana usul mazhab Zohiri ini dia senang. Dia tengok final product je. Jadi bila final product, nahkum bizawahir. Kita tengok apa yang hasilnya. Jadi hasilnya bukan najis,
Walaupun yang sebelum tu jadi apa, dia tetap dikira sebagai halal dan bersih. Jadi kita tengok pula bagaimana penganalisa seperti Imam Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, Ibnu Taimiyah, mereka menyokong dan meneguhkan bahawa proses istihalah boleh menukar najis kepada bahan yang bersih. Ya, maksudnya tidak kepada dalil yang terdapat dalam nas daripada terutama daripada hadis Nabi SAW dan juga terdapat daripada Al-Quran. Dan seterusnya, dan kita tahu seperti contoh ya, Ibnu Hajar Al-Haytami telah mengatakan istihalah ni perubahan pada sifat atau fizikal bahan, tetapi zat bahan tu tetap ada. Ini tarifan daripada Ibnu Hajar Al-Haytami. Tetap ada tu maksud dia apa dia? Adakah pada bau dia, adakah pada rasa dia, ataupun bagaimana? Dan manakala kalau kita lihat pula Majlis Penyelidikan dan Fatwa Eropah pada tahun 2013 menyatakan istihalah perubahan daripada satu bahan kepada bahan yang lain dengan dan perubahan zat dan juga perubahan sifat. Jadi tak nampak dah unsur-unsur yang haram pada zat akhir tu tadi. Jadi inilah yang diambil dalam contoh arak yang menjadi cuka. Jadi bila saya sebut mula-mula tadi, ada juga ulama yang mengatakan perkataan istihlak. Jadi menurut Al-Qaradari, istihlak ni adalah sebahagian daripada istihalah. Jadi maksudnya istihlak tu contohnya mencampurkan air dalam air yang najis. Banyak kita taksir al-ma'. Contohnya air tu bila dia masuk dalam kolah yang banyak air, jadi dia akan menjadi air yang bersih dengan syarat telah hilang warna, bau dan sebagainya, dan ini adalah sebahagian daripada istihalah. Kenapa Qaradawi berpendapat demikian? Kerana dia membawa kata-kata Ibnu Taimiyah secara amnya, iaitu mengambil perubahan kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalalkan al-khaba'is, telah mengharamkan al-khaba'is. Khaba'is ni memang macam mana pun dia haram. Apakah dia khaba'is? Khaba'is ni perkara-perkara yang keji. Contohnya darah, bangkai, daging babi. Dan apabila khaba'is ni tadi jatuh ke dalam air dan dia terurai ni maksudnya dah tak nampak dah unsur dia. Contohnya dia dah reput sereput-reputnya. Jadi dah tak ada dah unsur-unsur kenajisan, kekhabaisannya, maka tidak lagi di sana ada darah, tidak ada lagi di sana ada bangkai, dan tidak ada lagi di sana unsur-unsur kebabian dan kenajisan, maka ia dianggap halal sebagaimana kita memakan cuka tidak dianggap seperti meminum arak. Ini pendapat yang digunakan sebagai dalil menyatakan perubahan kepada unsur yang terakhir, end produk itu adalah halal. Ia sama juga dengan keadaan kalau kita tengok nanti adalah pada isu sama. Asal pada satu hari Nabi SAW dia berjalan dan kemudian baginda nampak ada bangkai binatang. Jadi Nabi kata, kenapa tidak mempergunakan kulit binatang ni tadi? Jadi sahabat menyatakan, ini adalah bangkai. Jadi bangkai ini boleh dibuang, dan Nabi kata yang haram itu adalah pada dagingnya. Ini menunjukkan haiwan itu yang haram apabila tidak disembelih adalah pada daging dan juga pada darahnya. Jadi apabila dagingnya telah dibuang, darahnya telah tiada, lemak-lemak yang merosakkan kulit binatang itu telah dibuang dalam proses yang kita panggil tanning ataupun samak, maka kulit itu menjadi bersih. Dalam hal ini kita lihat juga kulit itu dia tidak berubah pun sebenarnya. Cumanya pada asal hukum dia menjadi najis. Najis sebab apa? Sebab binatang itu tidak disembelih. Jadi binatang yang tidak disembelih ada perbahasan lah. Ada ulama kata semua jenis binatang termasuk babi, dan tetapi mazhab kita kata hanya binatang selain daripada babi dan juga anjing yang tidak disembelih. Maksudnya ia adalah najis kulitnya, tetapi selepas melalui proses samak, dibuang darahnya, dibuang segala yang merosakkan kulit tersebut, maka ini adalah salah satu proses istihalah yang dipanggil ad-dibagh ataupun samak, maka bersihlah kulit itu tadi. Kalau ikut hukum asal, dia adalah najis kerana ia tidak disembelih. Tetapi binatang yang disembelih adalah dikira kulitnya itu terus suci tanpa perlu melalui proses tanning. Okey, dan seterusnya kita boleh lihat inilah yang bagaimana yang kita nak menentukan. Proses istihalah ni proses pertukaran zat sesuatu kepada yang lain. Contohnya seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya susu ni yang daripada binatang, susu
daripada susu lembu, ada yang minum susu unta, ada yang minum susu kambing, dan semua binatang yang halal untuk diminum susunya. Di dalam Al-Quran telah disebutkan sesungguhnya susu ni asalnya dia berada dalam keadaan antara darah dan najis. Dia berada di tempat ada usus, usus itu ada najis, dia berada juga dalam kantung tu, dan maksudnya berada di dalam tempat yang najis, tetapi susu itu adalah halal. Jadi maksudnya bahan yang halal itu boleh dimakan, boleh digunakan walaupun keadaannya berada dalam kedudukan antara benda-benda yang najis. Begitu juga contoh yang telah banyak disebutkan, arak yang menjadi cuka yang halal, tetapi kita tahu ada perbahasan dan perbincangan bagaimana prosesnya itu. Adakah semua arak yang menjadi cuka itu halal ataupun bagaimana? Kulit samak, kulit haiwan yang telah disamak. Begitu juga minggu lepas, saudara-saudari dan kita semua telah mendengar bagaimana panel membentangkan dalam webinar berkaitan penyucian haiwan jalalah. Haiwan jalalah juga adalah satu proses istihalah. Tapi ikan tu tadi, lembu tu tadi, kambing tu tadi yang diberi makan dengan makanan-makanan kotor, dia tak berubah pun. Dia tidak berubah menjadi ikan keli tu tiba-tiba jadi menjadi ikan jos ke, kambing tu tiba-tiba menjadi unta. Tidak, dia tidak berubah di situ, tetapi pemakanan dia. Jadi proses dia itu adalah juga dikatakan sebagai salah satu daripada proses istihalah yang berlaku pada sistem pemakanan binatang tersebut. Seterusnya, dan kita lihat, bila kita lihat kepada teori istihalah ni, ini adalah antara dapatan-dapatan kajian yang kita kumpulkan. Ia adalah sebenarnya mempunyai kerangka struktur asas yang kukuh. Jadi kita tahu dia mesti ada bahan asal, dia mesti ada ejen perubah, dan bahan akhir dia adalah proses pelengkap. Jadi bahan asal ni mengalami proses percampuran. Sama ada dia dicampurkan ataupun dia berubah, dan tindak balas ini menyebabkan menghasilkan bahan yang baru. Boleh lihat kepada diagram yang saya buat secara ringkas. Dia mesti ada bahan asal. Contohnya kalau kita nak tengok ataupun kalau yang benda yang halal daripada pulut jadi tapai, tapi itu halal, itu tak ada masalah. Kalau kita nak kata najis itu tadi najis yang kering kemudian dibakar, ejen perubah dia apa? Bakar tu kena ada api, ada kayu, dan kemudian bahan akhir dia jadi apa? Dia jadi debu. Jadi ini ada perbahasan sama ada dia tetap kekal najis. Begitu juga ketika mana kalau contohnya najis yang jatuh ke dalam bahan sesuatu produk dan kemudian dia terurai, dah tak nampak dah sifat dia. Memang kalau buat uji kaji makmal pun dah tak ada dah sifat-sifat kenajisan dia, dan menjadi bahan akhir yang boleh digunakan. Adakah ia tetap dikira najis? Di sini juga ada perbahasan ulama. Seterusnya, kita lihat ini adalah struktur teori istihalah yang telah dibuat oleh pakar istihalah kita. Kita lihat pertamanya dia mesti ada bahan asal, ada ejen perubahan dan juga bahan akhir. Jadi soalannya di sini sama ada proses ini berlaku secara semula jadi ataupun tidak. Jadi kita tahu dalam mazhab kita dan juga mazhab Hambali hanya menerima proses yang berlaku secara semula jadi. Jadi tidak ada pencampuran bahan asing, tidak ada unsur-unsur yang mempercepatkan, tidak ada unsur-unsur yang menambah baik. Dia mesti benda itu secara natural. Ini adalah pendapat yang diterima dalam mazhab kita. Okey, dan seterusnya kita boleh lihat kategori istihalah ni pula. Jadi istihalah ni ada bermacam-macam kategori. Dia ada dua kategori. Dari sudut kesahihan dan ketidaksahihan. Okey, istihalah sahihah dan juga istihalah fasidah. Istihalah sahihah ni ialah istihalah yang diterima dan juga dan boleh maksudnya yang diterima dalam maksudnya ulama sepakat menerima, contohnya iaitu daripada arak yang menjadi cuka, maka dia istihalah sahihah. Sahihah sebab dia berlaku secara natural dan benda itu memang diperakui dalam nas bahawa cuka itu adalah halal. Bagaimana pula istihalah fasidah? Istihalah fasidah ada juga berlaku. Ia berlaku apabila bahan itu asalnya adalah halal tetapi ia menjadi haram. Sebagai contoh apa dia? Bahan asal adalah contohnya adalah anggur, grape yang bertukar menjadi wine. Ia ada juga adalah istihalah.
Iza ghalla ishtadda. Jadi dia bila masa dia dah peram arak tu tadi, kemudian dia membuak-buak, dan dia menjadi cuka, maka di situ menjadi cuka pula arak anggur tadi yang telah diperam, dan dia ada proses pemeraman dia. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bila dia membuak-buak, dia ada buih dia tu tadi. Bila dia jadi buih, dia menjadi arak, maka itu adalah istihalah, proses kepada arak yang menyebabkan ia juga dipanggil istihalah, tetapi istihalah fasidah yang tidak halal digunakan oleh kita sebagai umat Islam. Dan seterusnya kita juga ada istihalah tamah dan juga kita ada istihalah juz'iyah. Jadi istihalah tamah ni dia berlaku secara keseluruhannya. Prosesnya berlaku keseluruhannya dan tidak berlaku separuh-separuh. Jadi walaupun ini adalah bagaimana proses itu berlaku secara kuli ataupun berlaku secara juz'i. Dan bahan kalau tamah ni memang dia total, memang totally 100% berubah menjadi orang yang lain, bukan orang lah, menjadi produk yang lain. Dan istihalah juz'i ini hanyalah berlaku secara sebahagian sahaja. Jadi saya kira cukup dahulu untuk definisi dan juga penerangan tentang pendapat mazhab secara umum, dan kita akan kongsikan pada slot yang kedua insya-Allah. Diserahkan kembali kepada Zihan. Baiklah, terima kasih banyak Prof atas jawapan yang padat yang dikongsikan sebentar tadi. Jadi apa yang saya boleh simpulkan berdasarkan penerangan Prof berkenaan maksud istihalah ialah perubahan sesuatu kepada sesuatu yang lain, bahan asal kepada bahan yang lain, tapi bukan halal kepada halal, haram kepada yang halal. Jadi itulah sedikit berkenaan maksud istihalah yang kita akan diskusikan pada hari ini. Baiklah, para hadirin, ini baru soalan pemanasan badan ya. Harap semua terus bersemangat. Kita ada banyak lagi persoalan yang ingin dilontarkan pada pagi ini insya-Allah. Baiklah, kita teruskan soalan yang kedua. Saya utarakan kepada Profesor Teknologi Dr. Sharifuddin bin Mat Syarani. Baiklah Prof. Saya yakin dan percaya yang mana bila ditanya kepada masyarakat kita pada era ini tentang mengapa kita haram makan babi, mereka akan jawab kerana wujud nas ataupun wujud dalil pengharaman. Tapi bila kita tanya kenapa Allah haramkan babi pada kita, mungkin ada segelintir yang boleh jawab. Tapi saya yakin kebanyakannya masih akan ikut bertanya-tanya. Kenapa Allah haramkan pada kita? Jadi boleh tak Prof kongsikan kepada kami tentang sebab pengharaman babi kepada manusia dari sudut saintifik, dan dalam banyak-banyak binatang, kenapalah babi juga banyak digunakan dalam penghasilan produk pengguna hari ini? Boleh Prof kongsikan pada kami? Terima kasih Zihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Pada rakan-rakan yang saya hormati sekalian, rakan panel, Profesor Madya Dr. Yasmin Hamimi, rakan-rakan di FSU, rakan-rakan di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, rakan-rakan di IFAH, dan seluruh yang menonton sama ada di secara live di Facebook ataupun di dalam Zoom meeting. Now, untuk soalan ni saya rasa saya nak bawa Zihan dan juga rakan-rakan kepada pengalaman peribadi saya mengenai soalan yang sama. Ketika tu saya sedang buat PhD. Sahabat saya, seorang Kristian Katolik, bertanya kepada saya, dia kata kenapa orang Islam tak boleh makan babi? Ketika itu saya memberikan semua jawapan saintifik. Dan ketika itu semua jawapan saya dijawab dengan sempurna. Dia kata biasa yang common kita akan jawab, babi ni kotor, dia makan semua benda, segala maknika dia akan makan. Dia ada cacing pita, dagingnya, sifatnya yang tak senonoh, segala maknika. Tapi satu persatu jawapan saya telah dijawab dengan sempurna oleh sahabat saya.
Sebagai contoh dia kata, dengan teknologi sekarang, kita boleh menternak babi dengan sangat bersih. Jadi kalau kita kena argue babi ni satu haiwan yang kotor, dia boleh ribat. Maknanya dengan teknologi sekarang kita boleh ternak babi dengan keadaan yang bersih. Malah ada kalau kita pergi ke negara-negara Eropah, babi itu sendiri dijadikan pet. Pet nama Malaysia apa? Haiwan peliharaan. Haiwan peliharaan. Dan pernah saya naik kereta api di Eropah, seorang mak saleh bawa babi dalam kereta api, meloncat ke kereta api. Jadi apa dia punya dasar ataupun saintifik lagi kita nak katakan? Di sini saya rasa perlu kita berbalik kepada fundamental. Fundamentalnya adalah sesuatu yang dihalal atau yang diharamkan oleh Allah itu hak milik Allah. Dan sebagai orang Islam, kita wajib ikuti apa yang telah dikatakan, disuruhkan oleh Allah dalam Quran dan mengikut apa jua yang telah dianjurkan, yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau itu jawapan saya, Zihan, saya rasa dah habislah kan saya punya pusingan, kan? Tapi untuk orang kata meraihkan persoalan ini, sebelum saya meneruskan, saya rasa perlu juga kita melihat fundamental ataupun asas-asas yang hendak kita jadikan sebagai argument. Sebagai contoh, kalau kita kata sesuatu pengharaman, sesuatu yang halal, seperti mana Zihan ini dulu student saya kan. So, saya pernah sentuh di dalam kuliah yang saya mengatakan bahawa hak milik Allah untuk mengatakan haram seperti mana yang dikatakan dalam surah Ahnal ayat ke-116. Yang maksudnya adalah dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu. Ini halal dan ini haram. Untuk mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya orang yang berdusta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan berjaya. So that is the fundamental yang kita kena pegang. Okay, next. Untuk melihat kepada pengharaman babi. So kita fokus kepada pengharaman babi. Saya yakin banyak surah yang ada. Dan antara surah yang suka saya rujuk ada surah Al-Baqarah ayat yang ke-123, di mana dalam dalam ayat ini Allah telah berfirman yang membawa maksud, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah, dan maka sesiapa terpaksa memakan kerana darurat sedangkan ia tidak menginginnya dan tidak pula melampaui batas pada kadar yang dimakan itu, maka tidak ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. So itu fundamental yang kedua. Dan ada lagi beberapa surah yang lain yang mengharamkan babi seperti surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, surah Al-Am ayat yang ke-145 dan juga pada surah yang Anal pada ayat 115. So dalam ayat-ayat ini dengan secara jelasnya Allah mengharamkan babi. Now, kalau kita melihat pada fundamental, pada ini asas, kita kena kepada perkara lain. Sebab apa? Kenapa saya kupas dulu daripada bahagian itu? Sebab kalau kita lihat Quran itu sendiri, kalau kalau kita tanya pada orang Islam, apa itu Quran? Orang kata itu satu mukjizat, itu satu jawapan, saya gunakan istilah jawapan klise, kalau boleh saya gunakan istilah tersebut. Tetapi kalau saya suka mengutarakan suatu bukan kata kefahaman baru, tetapi suatu wording baru lah kalau boleh saya katakan. Sebab apa? Kalau kita lihat Quran itu sendiri, dia bersifat future proof scripture. Kenapa saya kata future proof scripture? Sebab apa jua yang berada dalam Quran, dia sesuai pada semua zaman. Sekarang, dulu dan akan datang. Kalau dunia ini ditakdirkan 100, 200, 500, whatever the number is or are, Quran masih relevan. Sebab apa? Sebagai contohnya, contoh mudah, babi telah diharamkan 1400 tahun dahulu. Kan? Ketika itu tidak dinyatakan tentang the scientific part of it. Kan? Cuma dikatakan darah itu haram, bangkai itu haram, babi itu haram.
binatang-binatang yang tidak disembelih kerana nama Allah itu haram. Jadi melihat pada perkara ini, ramai orang sekarang ingin menggunakan sains sebagai bukti. Tetapi saya mengajak rakan-rakan sekalian untuk tidak bersifat begitu. Sebab apa? Quran tidak perlu dibuktikan oleh sains. Dan sains tidak perlu digunakan untuk membuktikan Quran, kerana Quran adalah kata-kata Allah yang tak perlu dibuktikan. Tetapi sains perlu digunakan untuk merongkai, membongkar khazanah yang berada dalam Quran. Ya? So berbalik pada sudut sains tadi, mengapa daging babi diharamkan? So saya kata fundamentalnya telah saya nyatakan why. Now dari segi saintifiknya, bukan kita nak mengatakan kenapa dia diharamkan, tetapi lebih kepada meraihkan ilmu, memahami mengapa ia diharamkan, bukan kenapa. So there's a difference between kenapa dan mengapa. So mengapa ia diharamkan? Kerana kemudaratan yang dibawa oleh daging babi itu sendiri. Antara dia banyak sebab lah. Kalau nak bagi saya satu hari satu malam nanti kan, kesianlah rakan-rakan tak sempat nak pergi sembahyang solat Jumaat dan sebagainya. So saya just take a very small portion of apa reason di belakang ni. So antara sebab utama adalah ia mengandungi kandungan lemak tepu dan kolesterol yang sangat tinggi. Okey. Apabila satu daging itu, seperti contohnya daging babi, dia mengandungi lemak tepu dan kandungan kolesterol yang amat tinggi. Kolesterol lebih kurang dalam 80 mg per 100 gram of daging babi. Dan juga kandungan lemak dia sebab 20%, 20 hingga 25% daripada 100 gram daging babi. Itu satu nilai yang sangat tinggi. Dan apabila kita memakan makanan sedemikian rupa, ini akan membuka ruang kepada penyakit-penyakit yang diasosiatkan, dikaitkan dengan makanan yang kandungan lemak tinggi, seperti apa? Seperti obesity, cardiovascular diseases. So kalau boleh saya menceritakan sedikit tentang obesity dan cardiovascular diseases. Nah, bila kita makan makanan yang berlemak dan daging babi ni adalah salah satu haiwan yang mengandungi lemak tinggi. Jadi masuk ke dalam badan. Jadi badan tersebut kalau ikut teorinya maknanya memerlukan exercise, memerlukan pergerakan badan, aktiviti yang sangat tinggi untuk membakar kalori-kalori tersebut. Kan? Jadi dia memerlukan aktiviti yang berat untuk membakar lemak tersebut. Contoh mudahlah, kita makan daging lembu pun, daging ayam, kalau kita tak exercise, we still become obese. Now, jadi lemak tersebut akan tersimpan dalam adipose kita, dalam sel-sel lemak kita dan menyebabkan obese. Bila seseorang itu obese, maka dia mendedahkan pula kepada next stage. Apa dia? Cardiovascular ataupun dengan bahasa mudah akan menyebabkan sakit jantung ataupun penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jantung. Ya. Jadi obesity itu sendiri dia akan ada multi route untuk penyakit. Satu pergi kepada cardio disease, satu lagi boleh menyebabkan diabetes. Dan daging babi itu sendiri dia kita kategorikan sebagai red meat. Ya. Apabila kita cerita tentang red meat pula, dia ada kaitan dengan the risk of cancer. Ya. Dan kalau saya membawa sedikit orang kata literature review, ketika International Agency for Research and Cancer membuat kajian tentang red meat, yang menyatakan bahawa dalam analisis 100 gram red meat dengan memakan 100 gram red meat per day, peningkatan kepada colorectal cancer meningkat sebanyak 17%. 17%. Dan ini 1% yang sangat tinggi. Dan even di dalam kajian ini menyatakan bahawa walaupun mengambil intake yang moderate, memakan daging babi, dia akan meningkatkan kebarangkalian untuk mendapat risiko kanser. Dan
pada satu kajian yang lain dijalankan pada tahun 2019 mendapati bahawa peningkatan di dalam memakan red meat ini dia akan menyebabkan bowel cancer meningkat sebanyak 20%, dan ini satu angka yang lagi sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat dari segi kemudaratan memakan daging babi ini, dia sangat jelas. Tetapi kalaulah saya nak melihat balik pada tajuk, bila babi bukan babi, untuk babi ni dia sentiasa babi. Dia tak ada macam, dia tak boleh tak jadi babi lah senang cerita kan. Tapi di dalam tadi saya ingat salah satu daripada apa yang dirungkaikan oleh panel pertama Dr. Yasmin tadi, dari segi saintifik ya, walaupun sesuatu itu didedahkan kepada ratusan ribuan darjah Celsius, dengan kaedah saintifik sekarang, contohnya DNA analysis, kita masih boleh dapat traces of that DNA babi. Boleh. Cuma persoalannya saya berbalikkan kepada rakan-rakan di bahagian syariah adalah, adakah di dalam Islam suruh kita merujuk sedalam itu? Mungkin ini bukan platform, tetapi cuma sebagai cetusan idea ataupun cetusan discussion adalah sebagai contoh. Kita tahu salah satu yang classical example is penggunaan tulang babi di dalam fine bone China. Kita punya fatwa pun dah keluarkan fatwa dan sebagainya. Saya tak nak sentuh. Cuma nak dilontarkan dari segi sudut akademik adalah dari segi analisis DNA, walaupun didedahkan kepada ribuan darjah Celsius, we can still find traces of that DNA. Boleh. Cuma persoalannya, adakah di dalam Islam menyuruh kita mencari sedalam itu? Itu saya tak boleh nak jawab. Saya cuma lontarkan sebagai suatu persoalan akademik. Okay, so coming back ataupun kita balik kepada persoalan yang diberikan kepada saya. Sebagai contohnya, saya yakin ramai tahu bahawa di dalam daging babi ini banyak kita ketahui bahawa ada cacing pita, dia ada parasit lain yang dinamakan seperti Yersinia yang menyebabkan banyak kematian di US. Dan kalau kat US per year dia orang melihat lebih kurang dalam 117,000 cases per year yang disebabkan oleh Yersinia ini. Tapi itu semua macam saya katakanlah, dengan teknologi sekarang, cacing pita, Yersinia, parasit ni semua boleh kita menidakkan, maknanya boleh kita hilangkan. Cuma praktis umum yang berada di industri, dan kita kena jadi realiti. Praktis umum dalam industri, dia tak sebersih itulah. Kan, kalau kita pergi ke, bila pula nak pergi pakai kandang babi lah, okeylah kalau you tengok YouTube dan sebagainya, mungkin kandang babi tu dia tak bersih lah kan. But again, dari segi teknologi boleh capai. Nah, untuk bahagian kedua pada soalan ini tadi, mengapakah babi banyak digunakan dalam produk pengguna kita pada hari ini? Now, dari segi sains, semua bahagian babi ini boleh digunakan untuk pelbagai perkara. Maaf cakap dan maaf dulu saya pinta sebab saya nak samakan dengan pokok kelapa. Dari segi kan, kalau kita kata pokok kelapa kan, dia boleh gunakan daripada dahan sampailah ke dia punya akar kan, semua dia boleh guna. Begitu juga dengan babi. Daripada hidung dia sampai ke dia punya intestine tu boleh digunakan. I'm talking academically lah. Suka saya kongsi satu kajian dah lama dijalankan sekitar tahun 2007 dan sebuah buku telah dihasilkan, dan buku ni sebenarnya boleh dapat pada internet. Kalau rakan-rakan cari ataupun nak cari sekarang pun boleh. Satu buku bertajuk PIG, PIG 05049, PIG 05049 yang ditulis oleh Christian McInders, macam mana nak sebut Christian McInders, minta maaf pronunciation saya salah. Tapi if you just Google out PIG 05049 yang diterbitkan pada tahun 2007 oleh Christian M lah, susah sebut nama dia kan, Christian M. Apa yang dibuat oleh seorang Danish
Orang Denmark, if I'm mistaken. Oh, sorry. No. Dia orang Netherlands, orang Holland. Apa dia buat? Dia pergi kepada dia mengikut seekor babi yang telah saya gunakan istilah yang disembelih. Mengikut setiap bahagian babi itu, dia codingkan untuk setiap bahagian babi, dan dia melihat ke mana akhirnya setiap bahagian babi tersebut, dan sangat memeranjatkan hasilnya sebanyak 185 produk, dan tidak ada sikit pun daripada babi tersebut dibazirkan. Tak ada. Semua digunakan. Daripada suatu produk yang biasa kita lihat seperti ingredient makanan dalam coklat, dalam aiskrim, dalam keju, dalam marshmallow, kepada produk kebersihan diri, shampoo, sabun, fabric softener. Tetapi itu yang umum. Tetapi dalam hasil dapatan dia yang lebih less expected adalah non-food item. Seperti apa? Peluru, brake kereta api, cat, dan seperti bone china. So kalau kita lihat produk ini banyak digunakan sebab dia ini mudah dapat, especially di Eropah ataupun di bahagian Amerika Latin. Mungkin kalau kita lihat senario Malaysia ni mungkin is a different, ataupun negara-negara majoriti Islam tu satu fenomena yang lain. Tapi kalau kita boleh bayangkan di belah Eropah, di belah Amerika Latin dan sebagainya, daging babi ini adalah suatu yang mudah kita dapat, masuk abundant supply. Dan juga dia lebih murah kalau kita bandingkan dengan daging lembu. Jadi apabila dia lebih murah, lebih senang nak dapat, maka dari segi industri, kalau kita lihat, kalau kita lihat daripada perspektif industri, sesuatu bahan mentah ni, kalau kita dapat lebih mudah, lebih senang, lebih banyak, maka dia adalah pilihan utama. Untuk membuat sesuatu makanan, untuk membuat sesuatu bahan, sama ada bahan makan, bahan guna, bahan yang dipakai, kalau dia punya sumber itu banyak, mudah dapat, dia senang digunakan. Jadi untuk kita kata kenapa banyak, itulah dia punya faktor utama. Tetapi pada saya, lebih yang perlu kita mengambil berat adalah hasil terbitan babi itu sendiri. Sebab babi, kalau nanti dalam pusingan seterusnya akan diterangkan dengan lebih lanjut, tapi sebagai teaser for the next round, yang lebih perlu kita khawatiri adalah terbitan daripada daging babi ataupun daripada babi itu sendiri. Sebab kalau macam daging babi itu jelas, macam kalau kita tengok kita kata itu daging babi. Tapi terbitan dia, yang akan saya insya-Allah akan terangkan pada pusingan seterusnya, itu yang lebih kita khawatiri. Jadi Zihan, untuk pusingan ini saya rasa saya henti di sini dulu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baiklah, jadi itu perkongsian sedikit daripada Profesor Sharifuddin kita. Terima kasih Prof atas perkongsian yang sangat jitu berkenaan soalan yang saya utarakan sebentar tadi. Hadirin, berdasarkan apa yang dikongsi oleh Prof Sharifuddin sebentar tadi, suka untuk saya berkongsi satu kata-kata ini, iaitu setiap pengharaman dan setiap pensyariatan pasti ada sebab dan hikmahnya. Jika Allah haramkan pada kita suatu perkara, pasti perkara itu akan membawa kerosakan pada kita. Dan jika Allah mewajibkan satu perkara pada kita, pasti akan membawa kebaikan buat kita. Saya bagi satu perumpamaan buat para hadirin sekalian. Okay. Kita lihat pada phone ni kan. Siapa yang ciptakan phone ni? Manusia, betul? Kita yang ciptakan phone. Jadi, bila kita ciptakan phone ni, kita tahu apa kebaikan untuk dia dan apa yang membawa kebaikan pada dia dan apa yang boleh membawa kerosakan pada dia. Contoh, bila kita ciptakan dia, kita tahu air boleh membawa kerosakan pada dia. Jadi, kita haramkan phone kita ni daripada terkena air. Dan bila kita tahu casing ni boleh kita kata pelindung ni, casing ni boleh membawa kebaikan kepada phone ni. Dia akan lebih terpelihara, dia akan lebih selamat.
Jadi kita wajibkan casing kepada Tuhan kita. Sama juga seperti Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah ciptakan kita, Allah tahu apa yang baik untuk kita, apa yang tidak baik untuk kita. Bila Allah haramkan kita babi itu, maksudnya babi itu boleh membawa kemudaratan pada kita, boleh membawa kerosakan pada kita. Tapi kalau Allah wajibkan satu perkara, pasti perkara itu membawa kebaikan kepada kita. Jadi kita sebagai hamba, kita kenalah taat pada perintah Allah, kerana Allah yang lebih tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik buat hamba-hambanya. Wallahu a'lam. Nah, para hadirin, sekarang kita telah sampai kepada pusingan yang kedua dan kita akan berbalik kepada Profesor Madya Dr. Yasmin Hanayi kembali. Ya, baik Prof. Pada hari ini terdapat banyak sangat produk pengguna yang berasal dari babi. Tapi produk akhirnya bukan dalam bentuk babi. Apa yang saya maksudkan ialah pada akhir proses penghasilan satu produk tu, bila kita cek DNA, kita tak jumpa DNA babi. Jadi dalam persitiran halal dan fatwa, sejauh mana penerimaan konsep istihalah ini di Malaysia? Dan berdasarkan kajian Prof, adakah terdapat rukhsah dalam penggunaan ubat-ubatan yang berasal atau mengandungi bahan-bahan daripada babi? Boleh Prof berikan sedikit komen berkenaan persoalan ini? Baik, terima kasih Zihan. Jadi boleh share slide yang saya dah sharekan bersama, kita sambung yang tadi itu. Jadi sebenarnya daripada bila kita tengok asal perolehan dalam perkara-perkara tersebut ialah bagaimana isunya dia telah menjadi berubah kepada benda yang lain. Antara dalil yang kita tahu seperti mana yang dah disebutkan sebelum ni, sebaik-baik hidangan adalah cuka. Jadi slide yang seterusnya, dan kita lihat pula dalam okey, depan lagi. Okey, ni dah tadi. Okey, lagi. Okey, dan begitu juga sebelumnya. Kita lihat bagaimana sebenarnya teori perubahan ini. Kita lihat yang sebelum daripada Hanafi itu tadi. Okey, sebagaimana yang kita lihat, kasturi ni adalah sebaik-baik wangian, dan dikatakan bahawa kasturi ini asalnya adalah daripada darah kijang. Jadi ini adalah satu perkara yang daripada asal dia adalah darah dan kemudian menjadi end product yang berbeza. Okey, iaitu adalah kasturi. Jadi dia telah berubah secara total, ia menjadi sesuatu yang dihalalkan dan boleh digunakan, boleh diletakkan pada badan, boleh diletakkan pada pakaian. Dan kita lihat bagaimana perbezaan pendapat ulama. Tadi tak sempat kita nak masuk 4 mazhab ni tadi, kita boleh tengok Zihan ya dalam slide seterusnya bagaimana Hanafi. Jadi mazhab Hanafi telah menyatakan setiap bahan yang tidak hancur dengan sebab perahan atau ain najis menjadi bersih. Maksudnya dia menjadi bersih dengan istihalah menurut pendapat kami seperti bangkai yang jatuh dalam lautan garam. Maksudnya katalah kilang tu banyak dia buat garam, okey, daripada air laut dan sebagainya, tiba-tiba jatuhlah tikus dalam masa beberapa bulan dan memang tak ada rupa tikus pun ataupun tahi, apabila telah dibakar dengan menjadi debu, maka hukumnya adalah sama menjadi arak, sama seperti arak yang menjadi cuka. Jadi dalam hal ini kalau mengambil pendapat Hanafi, najis yang telah berubah secara total menjadi end product, contohnya garam tu yang telah bercampur dengan najis di dalamnya, ataupun macam tadi tu kasturi daripada darah kijang bertukar menjadi minyak wangi, itu adalah halal digunakan. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi. Jadi Hanafi menerima konsep istihalah ni agak meluas. Kalau nak tadi kata guna Prof tadi tu, dalam industri menggunakan pendapat Hanafi ni agak luas lah, tapi dengan syarat dia tidak berlakunya abuse. Ini masalah industri kita ni. Masalahnya dia suka abuse. Dia pantang je kita buka terus. Jadi dia akan menggunakan kemudahan ataupun rukhsah itu sewenang-wenangnya. Kita akan lihat teori ini sebentar lagi, dan kita boleh lihat pada seterusnya pendapat Maliki pula. Manakala Maliki merupakan sesuatu yang berubah, dia pendapat dia lebih kurang dengan mirip Hanafiah apabila menyatakan abu najis yang dibakar itu adalah suci, dan pendapat ini bertentangan dengan pendapat kita iaitu mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Jadi sebab mereka melakukan analogi susu anak Adam ni, walaupun daripada orang yang bukan Islam,
adalah suci kerana telah berlaku kepada sesuatu yang baik. Susu ni siapa-siapa je daripada orang Islam ke bukan Islam ke, ia adalah suci. Dan begitu juga beberapa kes yang dibawakan dalam mazhab Maliki yang menunjukkan istihalah itu diterima pakai tidak terhad kepada apa yang disebutkan antaranya cuka ataupun begitu juga dengan kes samak. Ya, berbeza dengan pendapat mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Boleh lihat Syafi'i menyatakan, kita lihat seterusnya, tidaklah bersih sesuatu najis dengan sebab istihalah melainkan dua perkara. Salah satunya kulit binatang. Jadi kalau kita tengok mazhab Syafi'i dia strict ataupun melimitkan istihalah itu pada dua perkara, iaitu pada samak yang telah kita bincangkan dan juga pada arak yang menjadi cuka. Jadi maksudnya mereka melimitkan, menghadkan istihalah itu pada sesuatu yang mempunyai dalil ataupun nas. Jadi tuntasnya diterima dalam kes arak, diterima dalam kes samak, dan sesuatu yang berubah menjadi binatang seperti bangkai kepada ulat juga diterima disebabkan dengan adanya unsur semula jadi. Inilah juga pendapat mazhab Hambali yang diterima pakai. Boleh lihat seterusnya. Dan pendapatnya samalah kalau kita lihat dalam Mughni Ibn Qudamah. Jadi isunya di sini seperti mana yang dikongsikan oleh moderator kita sebentar tadi dalam isu aplikasi semasa. Okey, slide yang seterusnya iaitu kita tengok mazhab lain seperti yang saya sebut tadi, Zahiri dia senang, dia tengok end product je. Nahnu nahkum bizahir. Dan Syiah juga menerima konsep istihalah secara terbuka. Saya pernah mendengar satu ceramah mazhab Syiah, dia sangat luas dalam bab istihalah. Dia kata semua benda kalau babi itu kalau kita masak berubah menjadi benda lain, simply masak atas dapur je pun boleh juga dikirakan sebagai berubah menjadi istihalah. Kita pun pening kepala. Dia kata contohnya sebab kita boleh terima kalau daripada tepung, daripada gandum jadi tepung jadi roti kita boleh terima, kenapa pula benda ni kalau kita masuk dalam kilang dan sebagainya kita proses tak boleh terima sebagai benda lain. Dia simply dengan satu proses yang mudah, bukan satu proses penguraian, bukan satu proses yang merubahkan sifat najis tu tadi, boleh diterima dalam mazhab Syiah. Tapi Syiah ni dia pun banyak juga dia punya mazhab dan metod dia. Saya tak tahu dia mazhab yang mana, tapi cuma memang sangat mudah bagi mazhab mereka untuk menerima konsep istihalah. Simply masak atas dapur ataupun kita tidak berlakunya penguraian, tidak berlakunya perubahan jisim dan struktur kimia dan sebagainya, boleh diterima secara mudah. Jadi ini adalah satu prinsip yang agak berbahayalah bagi saya. Dan seterusnya kita lihat isu yang klasik, kulit bangkai yang disamak ni saya telah sebut tadi. Ini antaranya bila Nabi kata ayyuma ihab dubirah, maksudnya benda kulit. Jadi ihab ni ada dua pendapat lah, sama ada kulit yang disembelih ataupun tidak. Jadi sepakat ulama kata ihab ni adalah kulit yang tidak disembelih, jadi bila saja disamak maka suci. Ataupun dalam satu hadis lagi dibah julud al-maitah tuhuruha, jadi bila disamak saja maka suci lah. Ini memang klasik, pendapat semua setuju. Jadi seterusnya kita lihat dalam isu yang fatwa semasa ni tadi, boleh seterusnya. Begitulah dengan tentang e-numbers ni tadi. Dan bila kita lihat dalam muzakarah jawatan kuasa Fatwa Malik Kebangsaan pada tahun 2006 ya, memang mengambil pandangan mazhab Syafi'i. Jadi isu dia kat Malaysia ni, mazhab apa yang terpakai? Kita boleh tengok tulisan-tulisan tentang apa tu mazhab yang terpakai dalam enactment wilayah, ya, enactment di negeri-negeri yang menyatakan elemen pentadbiran yang menyatakan bahawa pendapat yang digunakan dalam penentuan suatu hukum adalah pendapat muktabar dalam mazhab Syafi'i dan juga boleh dilihat dalam mazhab-mazhab yang lain. Jadi ini menunjukkan bahawa mazhab Syafi'i dominan ya dalam pembentukan fatwa di kebanyakan negeri di Malaysia, dan khususnya jawatan kuasa Fatwa Malik Kebangsaan juga telah menyatakan cuka yang pendapat dalam bab cuka ini ialah cuka wine yang berlaku secara sendiri, maka ia adalah halal. Jadi ini jelaslah pendapat Syafi'i lah. Ini dalam hal yang pertama. Dalam isu yang kedua, banyak tadi soalan tentang Bon China kan. Memang ada, kalau kita menggunakan pendapat daripada mazhab Hanafi, memang ia adalah sesuatu yang diharuskan kerana ia telah berubah sifatnya. Berubah sifatnya dengan kadar yang dimasak dengan kadar yang panas. Tetapi kita tahu bahawa mazhab kita menyatakan bahawa pinggan mangkuk yang berasal daripada bukan sahaja daripada babi tetapi daripada binatang yang tidak disembelih
maka adalah najis dan tidak sesuai untuk digunakan. Dan ini adalah fatwa yang telah dikeluarkan dalam muzakarah jawatan kuasa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam pada tahun 2012. Alasan dia kerana bagi mazhab kita sifat kenajisan babi itu masih kekal, yang pertama. Dan yang kedua, kerana dia adalah daripada binatang yang tidak halal menurut mazhab kita, dan memang kita tidak ada, orang Islam memang tak boleh makan babi. Jadi babi ini tidak diharuskan kerana kalau dibuka maka ia akan menjadi ruang kepada produk-produk bersumberkan haiwan yang tidak halal. Jadi seperti mana yang Prof sebut ni tadi, sebab apa? Sebab babi ni abundance, terlampau banyak, sebab terlampau banyak orang makan. Jadi bila banyak orang makan, dia nak gunakan semua dia, sebab semua tu boleh digunakan. Seperti mana yang Prof kata tadi tu, seperti pokok kelapa. Tapi kita kena tahu ya, dalam satu hadis Jabir Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, ketika pada tahun pembukaan Mekah, Rasulullah telah mengharamkan jual beli arak, bangkai babi dan patung-patung. Dan Rasulullah, ada orang bertanya pada Rasulullah, macam mana tentang lemak babi yang digunakan untuk kapal-kapal ni, digunakan untuk oil kapal-kapal, untuk meminyakkan kulit supaya jangan kering dan sebagainya. Babi ni bukan zaman sekarang je, zaman dulu lagi orang dah gunakan minyak dia sebab dia banyak kegunaan. Dan Rasulullah telah menjawab apa dia, tidak boleh, kerana sesungguhnya ia adalah haram. Walaupun dia banyak kegunaan, walaupun dia banyak benefit, dia abundant, merata-rata, senang nak cari dan murah. Sebab apa murah? Sebab ramai yang makan. Sebab apa banyak? Sebab senang untuk diternak. Sebab apa senang nak diternak? Sebab dia makan semua benda. Dia kotor. Dan memang alasan dia orang kata sekarang ada babi yang bersih. Kita kena ingat, hukum Allah ni ada dua. Satu hukum ta'abudi, satu lagi hukum yang ada sebab. Jadi babi, arak dan sebagainya, pengharaman ini ada yang kita kata dia adalah macam mana pun alasan dia, ia tetap haram. Contoh juga dengan arak. Orang kata sebab dimabukkan. Tibalah satu masa mereka nak ubah unsur tu. Mereka akan membawa sedikit demi sedikit untuk menghalalkan benda-benda yang telah diharamkan. Dan kita ingat hadis ni ketika mana Rasulullah telah mengharamkan ketika hari pembukaan Mekah babi, bangkai dan sebagainya, dan mereka berusaha untuk menghalalkan benda yang haram dengan alasan benda ini banyak kegunaan. Rasulullah telah memberi amaran ia adalah haram. Jadi sesungguhnya sebab itu kita tengok dalam buku Halal and Haram, Yusuf Qardawi telah menjelaskan prinsip-prinsipnya. Antaranya ialah perkara yang haram tu sikit je dalam dunia ni, babi je. Yang lain tu banyak lagi alternatif, cari. Sebab itu adalah jihad antara orang Islam ni untuk kita mencari alternatif kepada benda yang haram. Sama juga, bukan saja makanan, perbankan konvensional tu banyak, merata-rata, senang, nak pergi luar negara senang. Tapi apa jihad kita? Jihad kita kena gunakan benda yang halal selagi mana kita mampu, sebab itu adalah jihad kita. Dan itulah sebenarnya jihad kita dalam industri halal ni tadi. Kita kena ada suara, kita kena ada demand untuk memastikan bahawa barang penggunaan kita adalah 100% halal. Kembali kepada penggunaan fine bone China. Dia isu dia sebab fine bone China ni very fine material dan dia mahal. Dan kalau kita nak guna pendapat Hanafi, kita gunalah. Tapi kalau kita nak guna pendapat kita di Malaysia, maka ia tidak boleh digunakan. Kenapa orang gunakan daripada tulang? Sebab dia sangat fine, dia sangat cantik dan dia durable, dia tahan berbanding dengan porcelain. Material dia lebih tahan dan sebab tu dia mahal. Tapi kalau kita nak guna juga, kita ambillah keputusan fatwa boleh kalau sekiranya digunakan daripada binatang yang halal. Binatang yang halal. Begitu juga banyak kita telah lihat bagaimana usaha yang dilakukan oleh arwah Prof Zari untuk mencari alternatif kepada kebabian yang terlampau banyak ni tadi. Ada orang kata kita ni terlampau sensitif dengan babi, semua babi. Memang masalahnya benda tu haram, banyak lagi benda yang halal. Babi tu satu binatang aja. Berapa jenis binatang atas dunia ni? Banyak, melambak-lambak. Jadi kita carilah benda yang halal kerana sesungguhnya yang halal itu lebih banyak dan lebih mudah untuk lebih dekatlah. Jadi manusia ni, bila kita orang Islam, kita menggunakan perkara yang halal, jadi ibadah kita lebih tenang dan hati kita lebih dekat dengan Allah, insya-Allah. Tetapi kita kena ada beza. Dalam pembuatan produk, ada perkara yang doruri, ada perkara yang bukan doruri. Okey, jadi kalau perkara yang bukan doruri, contohnya benda yang
consumer produk, pinggan, mangkuk, kasut, benda tu banyak lagi alternatif lain. Kalaulah kita buka ruang kepada keharusan binatang-binatang yang haram ataupun perkara-perkara yang najis ini tadi, maka memang akan banyak, akan bercampurlah. Jadi selagi mana kita boleh jaga, kita jaga. Tetapi ada juga isu yang mana kita tidak ada alternatif lain. Contohnya ubat yang memang tak ada lagi ubat setakat ni. Kalau ada pun, dia tak dapat menyaingi keefisienan ataupun kesan dia dengan benda-benda yang haram. Jadi kat sini teori dia adalah kita menggunakan teori darurah. Kalau kita tak nak terima teori istihalah tadi, kita pegang pada darurah. Kalau kita pegang pada teori istihalah, maka tak adalah isu kita pegang pada teori darurah ni tadi. Tapi kalau kita rasa penyakit kita ni boleh kontrol lah, tak apa, aku boleh tahan lah, tak ada apa lah, tak payah pakai ubat pun okey. Tapi kebanyakannya ubat-ubatan ini adalah ubat-ubatan yang memang sangat diperlukan. Ataupun kalau yang halal tu dia mahal. Dia ada dua isu. Yang halal tu ada tapi terlampau mahal, ataupun dia tak sebaik yang haram. Ataupun yang haram ni ada murah dan mudah. Contoh macam negara kita, benda tu banyak. Supplier, manufacturer semua, drug manufacturer company ni semua menggunakan benda-benda yang yalah, sebab dia orang tak ada hukum. Jadi itulah yang dia orang produce. Tapi kita umat Islam di Malaysia ni berapa bilion? Ramai. Negara Arab, di India, di Indonesia saja umat Islam yang terlampau ramai. Tapi di mana suara kita? Di mana suara kita meminta supaya drug manufacturer ni ataupun kita ada demand. Sama juga sekarang ni zaman orang suka pergi hotel, sebab dah berubah daripada fasa COVID kepada fasa yang lebih baik. Berapa ramai antara kita kalau pergi hotel ada sijil halal tak? Kalau semua orang Islam yang pergi ke hotel tanya tentang sijil halal, saya pasti 100% hotel-hotel besar di Malaysia semua akan ambil sijil halal. Tapi masalahnya kita pun tak kisah. Kita pun tak tanya. Jadi itu masalah dia, sebab kita tak tanya. Jadi bila ada demand, when we voice our concern, tapi kita tahu benda tu ia adalah stages ya. Proses ni bukan hari ni kita minta esok dapat. No. Dia adalah proses, kita kena sabar, kita kena standard dia, kita kena sokong JAKIM, kita kena sokong Majlis Agama Islam Negeri, kita kena sokong kementerian-kementerian yang terlibat dalam proses halal dan industri halal ni tadi, dan kita kena faham proses dia adalah satu proses yang memakan masa. Jadi bila memakan masa ni, kadang-kadang ada ingredient yang kita boleh dapat terus, ada ingredient yang kena bersabar. Tapi again, saya nak kongsikan di sini, kalau benda tu bukan daruri, hanyalah sekadar makanan, benda yang consumer product yang kita boleh tolerate, maka carilah yang halal. Tetapi kalau benda tu daruri untuk kesihatan badan, itu yang ada, maka kita ingat Allah sebut wala tulqu bi aidikum ila tahlukati fa ahsinu, jangan mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Kalau memang nak mati dah, tak ada lagi ubat lain, gunalah. Janganlah sampai nak juga akhirnya kita mati, kita berdosa. Sebab apa berdosa? Sebab kita tidak menjaga amanah yang Allah telah beri untuk diri kita. Itulah setakat ini untuk round saya yang kedua, insya-Allah. Terima kasih Zihan. Baiklah, terima kasih banyak-banyak atas pada Prof atas pencerahan yang sangat padat. Ya, saya kira kalau kita nak kata bab istihalah ini, sebenarnya zat Allah pun mengiktiraf proses istihalah ni. Macam mana? Kita lihat pada kehidupan kita sehari-hari. Yang mana apabila seorang ibu menyusukan anaknya, dari mana asal susu itu? Mana yang doktor kata tadi kan, susu asalnya adalah daripada najis dan juga darah. Jadi apakah hukum makan darah? Allah Subhanahu wa taala telah berfirmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 173, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu bangkai, darah, daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Jadi asalnya makan darah itu hukumnya adalah haram. Dan pengharaman babi pun ada juga dalam ayat yang sama. Akan tetapi Allah menukarkan darah tersebut kepada susu dengan adanya proses. Proses itu adalah keyword ya. Dengan adanya proses. Daripada darah yang haram kepada susu yang halal. Jadi
itulah yang dikatakan sebagai proses istihalah daripada haram kepada halal. Jadi kenapa macam contoh isu ikan keli yang diberi makan sisa daripada babi contohnya. Kenapa haram? Sebab ikan keli makan, dia terus simpan dekat dalam perut dia. Tak berlaku proses menghalalkan itu. Ada berlaku proses istihalah itu. Jadi sebab itulah dia jadi haram. Jadi sebelum saya merongkai lagi persoalan yang terakhir kepada Profesor Teknologi Dr. Sharifuddin kita, saya tinggalkan satu persoalan kepada para hadirin sekalian. Sedangkan zat Allah mengiktiraf istihalah, siapa kita untuk menolaknya? Sedangkan dari kecil setiap dari kita minum susu ibu kita, betul tak? Jadi jawapannya ada pada anda. Baiklah. Soalan kita pergi pada soalan yang terakhir kepada Profesor Teknologi Dr. Sharifuddin. Baiklah, berdasarkan pengalaman Prof dalam industri halal, boleh tak Prof ceritakan kepada kami tentang sumbangan saintis halal pada masa kini dalam memastikan produk pengguna bebas dari unsur-unsur berasaskan bahan haram seperti babi? Dan bolehkah Prof nyatakan contoh bagi produk-produk yang berasaskan sebuah babi di pasaran, dan apakah istilah-istilah saintifik yang sering digunakan oleh industri yang merujuk kepada bahan babi tersebut? Persilakan Prof. Sebelum saya jawab ni, sedikit je saya nak cakap tentang istihalah. Dulu saya tak berkesempatan masa dalam My Halal dekat RTM tu, saya nak cakap tapi kena potong dengan dia punya moderator. Just nak sikit je tentang istihalah ni. Untuk rakan-rakan dalam industri, saya lihat dalam yang hadir ni ada daripada rakan industri dan juga dalam industri makanan. Untuk memudahkan kefahaman daripada mereka yang daripada rakan-rakan background science ni, istihalah ni kalau lebih senang kita tengok sebenarnya istilah dia physical-chemical changes. Kalau kita memahami, saya yakin yang mereka dalam teknologi makanan dan sebagainya, kalau terminologi kita menggunakan physical-chemical changes, terlalu mudah untuk kita explain apa itu istihalah. Right? Sebab asalnya tadi kita dah dengar tadi daripada panel nyatakan tadi dari segi definasi dan sebagainya. But again, kalau kita terjemahkan ia kepada dalam bidang sains, sebenarnya dia physical chemical changes. So bila you kata physical chemical changes, kita akan kaji tentang dia punya chemistry, biology, structure. Kita akan lihat dia punya sensory part, bau, rasa dan sebagainya. So semua tu is measurable by instrumentation. Okay, so sedikit tu je tentang istihalah. Boleh ada platform lain. Nah, untuk berbalik pada soalan, kalau kita lihat industri halal, alhamdulillah saya rasa sekarang ni jauh lebih baik daripada 20-30 tahun yang lepas. Sekarang ni apabila saya ingat pada tahun sekitar 2006, 7, 8, ketika itu di Malaysia sedang ada pergerakan ataupun sedang ada satu keinsafan tentang sains halal. Ketika itu terminologi yang digunakan adalah sains halal ataupun sebenarnya sains halal itu dia adalah forensic science. Dalam bahasa mudah dia adalah sebenarnya forensic science, iaitu mengkaji, melihat di mana apa yang ada di dalam sesuatu makanan dan kita cuba melihat ada babi ke tak ada babi. Semudah itu. Walaupun saya ingin mengajak rakan-rakan semua untuk lebih positif, sebab apa yang dikatakan tadi bahawa terlalu banyak makanan yang halal tetapi kita fokus pada yang haram. It's just like bila you dah tengok merah, you akan nampak semua merah. Sebab dalam minda kita dah set benda merah. Sama juga dengan benda haram. Sama juga dengan babi. If you focus down on babi, you akan cari itu ada babi, dia tak ada babi. Kipas angin ada babi ke tak, kursi ada babi ke tak. At the end of the day, nothing you can do. So, let us focus apa yang halal. Okay? So, kalau nak dikatakan sumbangan saintis sekarang sangat banyak. Antara yang boleh saya share adalah pengujudan teknik-teknik dalam sains halal ataupun dalam pengesanan babi, sama ada DNA ataupun asid amino. Yang paling senang orang buat DNA lah, iaitu real time polymerase chain reaction ataupun RT-PCR. Itu paling common digunakan di dalam kebanyakan industri untuk menentukan sama ada babi ke tidak. Ada metod seperti electrophoresis, chromatografi, ELISA dan sebagainya. Okay? Ada yang menggunakan HPLC. Saya tak nak go into detail. Tetapi membawa maksud apa? Membawa maksud dari segi sains kita ada kaedah-kaedah saintifik yang boleh
memastikan kandungan babi ada ataupun tidak, sama ada melihat daripada struktur asid amino, struktur DNA, struktur kandungan lemak dan sebagainya. High-end material, kita ada menggunakan magnetic resonance imaging, MRI. Saya dah buat dah pada masa saya buat PhD dulu. Kita boleh dapat struktur, ataupun kita gunakan NMR. Boleh juga kita lihat struktur daging babi ini. So dari segi apa yang saintis buat banyak cumanya dari segi industri makanan, practices kita hari ini tidak banyak instrumen-instrumen tersebut diletak di dalam industri berkaitan dengan halal. Kenapa? Sebab satu, kepakaran yang kurang. So ada lab-lab yang swasta, dan saya lihat pada hari ini ada beberapa rakan-rakan saya daripada lab-lab swasta yang hadir pada pagi ini. Terima kasih. Kita boleh hantar kepada lab-lab swasta ini untuk mengesahkan sama ada sama ada makanan tersebut ada ke tidak kandungan babi. Dan kerana saya daripada USIM, saya kena promote sikit IFAH. IFAH kita, Institut Fatwa Halal kita yang berada di USIM, mereka pun menjalankan, mereka pun ada sijil ISO 17025. Kan? Boleh kita hantar kat sana untuk mengesahkan sama ada kandungan babi ke tidak. Jadi sumbangan memang alhamdulillah sekarang ni sangat baik. Cuma ada lagi satu cuma apa yang lebih patut kita lihat lebih sedikit adalah bahan ataupun ingredient makanan yang terbitan dalam bahasa Inggeris derivation from pigs ataupun ingredient makanan yang bersumber gelatin, sedikit pesanan pada rakan-rakan, jangan takut e-numbers. E-numbers tak ada bawa maksud apa-apa. Itu European Union nak membuktikan bahawa mereka disiap oleh Jepun. So tolong lupakan klise itu tentang e-numbers tu. So kalau boleh saya meneruskan. Now, yang lebih mencabar sebenarnya untuk menentukan ingredient makanan yang datang terbitan daripada hasil babi. Tapi dia tidak sesusah untuk menentukan ingredient makanan yang datang daripada haiwan yang halal dimakan, tetapi kita tak tahu status dia sembelih ataupun tidak. Okey, so ada dua perkara di situ. Satu, untuk menentukan status halal daripada ingredient makanan yang bersumberkan babi. Pada saya itu senang. Sebab kita ada semua method. Ada method yang boleh kita tentukan. So, that one, rest assured, can be done. Okay? Macam saya sebutkan, jadilah tetapi kalau terbitan dia seperti glycerol monoglyceride. Monoglyceride ni kali tengok makanan you cannot tell. Sedangkan apa yang kita kata adalah practice. Saya tak suka cakap tentang in terms of theoretical, in terms of philosophical. Yes, we can. Maknanya ada research yang saya pernah baca dan pernah saya ketemui bahawa orang tengok daripada leher ayam, dia tengok, okey, dia kaji, oh ni sembelih, nenek tengok darah, dia tengok dia punya oxygen level, But again, when we talk about makanan yang telah terproses, at the moment, as far as the technology is concerned, belum ada.
Correct me if I'm wrong lah kalau saya salah, saya minta maaf dulu. But again, just tadi ada persoalan tambahan mengenai dengan produk-produk yang sering glycerin, emulsifier seperti rakan-rakan boleh makan ke tidak. Sebab unless you are very sure, you boleh pergi ke ladang, oh benda ni sorry. Kalau you pergi kepada kedai, tengok apa semua, then you know, pada saya untuk jelaskan. But again, you know, bila dicampur dalam tu, untuk apa tujuan dia? Enzyme untuk supaya to cut the milk, right? Then you separate up, bahagian yang separa pepejal tu akan terus diproses sebagai. Now, kalaulah saya beri sedikit gambaran. Now, if enzim tersebut kita ambil daripada perut anak lembu ataupun dia boleh diambil daripada perut anak babi, boleh ambil. Janji dia enzim renal lah. So bila diambil daripada perut, katalah dia ambil daripada babi kan, renal ni atau pepsin ni, dibawa untuk dapat dalam you punya coklat, dia boleh dapat dalam you punya ice cream, cereal, dalam marshmallow, dalam jam. Ini bukan menakut-nakutkan kamu, tidak. Bukan hanya juga untuk supaya lebih aware lah. Sebab apa saya rasa sangat penting untuk awareness. So untuk makanan mestilah berhati-hati. So powder ni ada keju. So kalau pemprosesan keju tadi ada unsur-unsur syubhah, so kita guna kat situ ataupun ingredients lagi alas apa semua, boleh muat turun dan dapatkanlah. Saya Jakim pun ada, boleh rujuk kat website dia. Bahagian Eropah pun ada. Cuma saranan saya kepada rakan-rakan, kalaulah kita ambil yang daripada luar daripada Malaysia, kena sesuaikan dengan pegangan mazhab kita. Sebab sebagai contoh, macam lari sikit daripada tajuk cochineal. Cochineal adalah suatu pewarna yang digunakan daripada satu insek, satu serangga. Di Malaysia diharuskan, tetapi di Brunei dan di kebanyakan negara Islam ia diharamkan. So ada perbezaan sedikit pendapat di sana dan sini. So kalau rakan-rakan ambil list tu, sila nilah sesuaikan dengan apa yang berada di negara kita. So saya rasa sebagai orang kata kesimpulan ke semua ini, yes, ada sains halal, ada tekniknya, tetapi kita perlu lihat melangkaui tersebut, iaitu kena melihat apa kata produk-produk makanan yang datang daripada sumber yang halal, tetapi kita tak tahu dia sembelih ke tidak. Di situlah pula peranan apa yang kita panggil halal food quality assurance memainkan peranan. There's still a lot of work to do, but again, you know, itu cabaran dan jihad kita sebagai seorang Islam. Kekurangan kepakaran itu pun satu faktor yang mesti kita tangani bersama. So saya berhenti di sini dulu. Terima kasih Zian. Allahuakbar.
Alhamdulillah, terima kasih Prof atas input-input yang sangat bermanfaat buat hadirin kita pada hari ini. Saya kira semua bersemangat ya mencatat info-info yang terlalu menarik yang dikongsikan oleh Profesor kita sebentar tadi. Jadi lepas ni kalau kita nak beli barang dekat Shopee, bolehlah kita lihat kandungan produk tu terlebih dahulu, sama ada nama pork ke bacon ke lard dan sebagainya. Kalau ada, maka jangan dibeli, dan kalau ragu-ragu, kalau syubha, lebih baik kita hindarinya, dan secara tidak langsung kita akan selamat daripada menggunakan produk yang mengandungi bahan yang berasaskan babi, insya-Allah. Alhamdulillah, baiklah. Sekarang banyak sangat info baru yang kita dapat pada pagi ini, walaupun saya baru utarakan 4 soalan ya. Untuk masa yang berbaki selama 10 minit ini, insya-Allah mungkin ada sedikit kesimpulan atau nasihat akhir kepada kedua-dua panel, daripada kedua-dua panel kita sebelum kita akhiri forum kita. Saya mulakan dengan Profesor Madya Dr. Yasmin Halani binti Muhammad Safian. Mungkin ada sedikit kesimpulan ringkas daripada Prof berkenaan isu kita pada pagi. Dipersilakan Prof. Ya, terima kasih Zihan ya. Jadi alhamdulillah kita telah sampai kepada kesimpulan dia. Cuma saya sempat ada baca soalan daripada netizen pula, daripada penonton ataupun sahabat-sahabat yang bersama dengan kita yang bertanya tentang kehalalan babi ini ada jelas, tetapi anjing bagaimana pula? Ringkas sahaja dalam masa seminit, yang mana kita tahu sebenarnya anjing ini isu dia seperti mana ada hadis yang Rasulullah telah menyatakan berkait dengan air liur anjing ya, tuhur ina ahadikum iza ulagha fil qalb ayaghsilu sab'a marrat. Jadi bila Rasulullah suruh basuh bejana yang dijilat oleh anjing ni sebanyak 7 kali, persoalan dia adakah ini menunjukkan anjing itu najis? Jadi sepakat ulama menyatakan bahawa anjing itu najis bagi Syafi'i dan juga Hambali. Seluruh bahagian anjing itu adalah najis kerana Allah takkan suruh kita basuh benda tu, kita menyucikan benda kalau benda tu bukan najis. Itu pendapat Syafi'i dan Hambali. Manakala pendapat Hanafi menyatakan yang najis adalah bahagian air liur yang terkena jilatan anjing tu tadi, sebab daripada jika dijilat. Manakala Maliki menyatakan anjing itu bukanlah najis kerana arahan untuk menyuci dan membasuh sebanyak 7 kali itu bukan menunjukkan anjing itu najis, tetapi ia sebagai ta'abbudi. Kena buat sebab Allah suruh. Dan Maliki menggunakan alasan bahawa di dalam Al-Quran apabila anjing itu mengambil anjing buruan mengambil buruan burung dan sebagainya, tidak disuruh untuk menyucikan buruan tu tadi. Jadi ini pendapat yang dipegang oleh mazhab Maliki yang menyatakan anjing itu bukan najis. Walau bagaimanapun sepakat ulama menyatakan bahawa anjing ini tidak boleh disimpan dengan sesuka hati tanpa ada alasan berdasarkan hadis Nabi SAW, man ittakhadha kalban illa kalban masyah aw saydin aw zar'in. Maka sesiapa yang memelihara anjing, ingat ya, sengaja memelihara anjing selain daripada untuk menjaga sebagai hirasah, menjaga ternakan, menjaga ladang, atau untuk berburu, atau untuk menjaga tanaman, maka akan dikurangi pahalanya setiap hari sebanyak 1 qirat. Jadi ini menunjukkan bahawa walaupun anjing tidak najis pada pendapat Maliki, ia tidak boleh disimpan tanpa alasan yang kukuh, tanpa alasan daruri. Jadi kena tahu jadi dia bukan isu sama ada najis tak najis saja, bahawa anjing ini memang bukan untuk disimpan. Walau bagaimanapun kita tahu, walaupun anjing dan babi ini manusia, terutama orang Melayu, sangat sensitif, ini tidak bermakna kita boleh menzalimi anjing dan babi. Nampak anjing janganlah campak dengan batu, janganlah baling dengan batu. Nampak babi kita tendang dia sebab dia najis. Tak. Dia tetap juga haiwan. Kalau dia lapar, bagi saja makanan. Tapi cuma tidak boleh digunakan, tidak boleh dijadikan barang produk, consumer product. Dan kembali kepada persoalan istihalah tadi, kita tahu mazhab kita agak strict. Persoalan dia, bersediakah kita untuk menerima definisi istihalah bahawa bukan semata-mata proses semula jadi saja, tetapi turut melibatkan ejen luar. Kalau kita menerima definisi yang kedua ni tadi, maka akan agak luas dan sebenarnya dia lebih bertepatan dengan roh kehendak keperluan manusia, dengan syarat tidak ada abuse. Bukan sebab kita nak menghalalkan yang haram, tapi sebab benda tu proses yang merubah dan dia telah terurai daripada keadaan 100% dah berubah. Kan, sifatnya pun sudah berbeza. Tapi kita menghormati pendapat ulama dalam hal ini. Dan akhirnya apabila segala unsur najis dalam bahan baru telah berubah secara total, sama ada dengan unsur campur tangan elemen ketiga atau secara natural, maka sebenarnya sifat kenajisan babi itu telah tiada.
Walaupun kalau kita nak kaji secara saintifik, benda najis ni kadang-kadang dia ada banyak, dia punya unsur-unsur dia, dan unsur-unsur ni bukan saja dalam najis, dalam benda tak najis pun kadang ada. Jadi adakah itu dikira najis? Tapi najis ni dikira secara keseluruhannya. Dan soalan ni, adakah najis itu selama-lamanya najis? Adakah orang berdosa itu selama-lamanya berdosa? Adakah dia tidak ada konsep taubat? Tapi dalam barang, konsep dia adalah istihalah. Jadi itu sahaja saya lontarkan persoalan itu kepada kita semua untuk kita berfikir. Kalau kita mengambil jalan warak, maka kita berpegang dengan pendapat yang sedia ada. Kalau kita seorang yang inovatif tetapi tidak mahu melangkaui, dalam masa yang sama kita inovatif untuk kepentingan masalah umat tetapi tidak mahu kita melampaui batas, kita boleh berusaha untuk membuat ijtihad baru. Yang penting tidak menyalahi apa yang telah digariskan oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Allah Ta'ala alam. Terima kasih Zihan, dan juga terima kasih kepada Prof yang bersama kita hari ini. Banyak saya belajar daripada Prof. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Profesor Madya Dr. Yasmin Hanani atas kesimpulan yang dikongsikan. Seterusnya mungkin ada nasihat terakhir daripada Prof Sharifuddin buat para pendengar kita. Dipersilakan Prof. Terima kasih Zian. Sama juga tadi saya terperasan ada satu ringkas, ada satu soalan mungkin saya boleh beri sedikit penerangan mengenai dengan renin. Nah, proses renin yang tentang proses renin. Renin ni sebenarnya enzim yang kita dapat daripada perut anak lembu. So basically kena sembelih dulu, kena matikan dulu, and then daripada perut tu kita proses lah, kita ekstrak daripada perut anak babi ataupun anak lembu tersebut renin tersebut dalam bentuk cair. And then dah dapat, baru kita gunakan di dalam pemprosesan keju untuk mengkentalkan susu tersebut. Ringkasnya. Okey. Nah, jadi sebagai kesimpulan, saya rasa kalau kita melihat kepada tajuk bila babi bukan babi, so dari segi saintifik, insya-Allah dengan adanya metod kaedah-kaedah, kita boleh mengesan sehingga ke tahap DNA, asid amino, kandungan lemak. Ada kaedahnya. So dari segi kita sebagai orang kata pengguna yang hari-hari kita keluar, kita beli makanan dan kita makan, dan bulan Ramadan tak lama lagi. Bulan Ramadan tak lama lagi, bazar Ramadan akan ada, so macam-macam ada. Jadi bukan niat menakut-nakutkan, tidak, tetapi niat saya adalah untuk supaya kita semua yang berada pagi ini untuk lebih berhati-hati memilih makanan. So especially kalau kita membeli yang ada labeling tu, ada labeling, baca dulu, ambillah sedikit masa buka, orang kata bilik dia, dan baca apakah ingredient yang ada. Kalau tak faham, semua orang ada smartphone, Google lah dahulu, tanyalah dahulu, dan ada pula sekarang ada apps yang tentang food ingredients, boleh rujuk, boleh faham dan sebagainya. Jadi dengan teknologi yang ada sekarang, maklumat di hujung jari, gunakanlah untuk mengetahui sesuatu makanan kita buat. Jangan gunakan teknologi yang ada hanya untuk media sosial, Facebook, TikTok, all that nonsense. Tapi gunakanlah media-media tersebut untuk, macam contoh hari ni, live on Facebook. That is very good. So membawa maksud dengan teknologi yang ada sekarang boleh membantu kita untuk mendapat orang kata keberkatan dunia dan akhirat. And at the end of the day, kita semua matlamat semua kita yang ada pada pagi ini adalah sama, iaitu mendapat keredaan Allah SWT dan menuju ke syurga Allah SWT. Wallahu a'lam. Terima kasih Zihan. Masya Allah, begitulah nasihat dan pesanan terakhir daripada kedua-dua panel kita yang tidak pelik dalam mencurahkan ilmu yang mereka punyai kepada kita semua. Semoga tunjuk ajar dan pesanan yang telah diberi menjadi panduan kepada kita dalam menelusuri kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Sebab kata orang apa? Dunia tipu-tipu sampai kita. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita atas perkongsian dan input yang sangat bermanfaat yang dikongsikan sebentar tadi. Sebelum kita tamatkan program kita pada hari ini, saya ingin memberi ruang kepada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan kepada kedua panel jemputan kita. Jangan malu
Jangan segan, peluang yang ada jangan siakan. Persoalan yang boleh Gara minta diutarakan agar dapat diberikan pencerahan oleh panel-panel kita yang bijaksana. Soalan dari peserta boleh dikemukakan oleh melalui ruangan komen atau boleh buka mic dan terus bertanya kepada panel. Okay, baiklah, kita ada satu soalan daripada pendengar kita. Saya ingin utarakan, saya rasa soalan ini sesuai untuk Prof. Yasmin. Adakah halal menggunakan hidangan dan sebagai hiasan pinggan mangkuk yang diperbuat daripada tulang bone China di mana di dalam proses pembuatannya telah melalui tindakan haba tinggi? Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya isu di sini ada kalau kita tengok dalam kitab fiqah, tak banyak yang dikatakan tentang pinggan daripada babi ni. Jadi babi kalau dalam kitab-kitab klasik banyak kita lihat digunakan bulu babi yang dijadikan tali kasut, pakaian. Tapi tentang pinggan ni yang banyak dibicarakan dalam kitab fiqah adalah pinggan mangkuk daripada emas. Jadi pinggan mangkuk daripada emas ni juga adalah haram. Kenapa haram menggunakan pinggan mangkuk berjana daripada emas? Kerana dia adalah satu pembaziran ataupun ekstravaganza yang tak perlu. Sebab emas ni benda yang sangat limited, benda yang resource yang memang terhad, dan bila gunakan emas sebagai pinggan tu dia maksudnya melebih-lebih lah. Jadi ia memang haram. Tetapi ulama telah membincangkan makanan di atas pinggan emas dia tak jadi masalah. Sebab makanan tu halal, maka alihkan saja makanan tu ke pinggan yang lain. Tapi isu di sini dia berbeza dengan pinggan mangkuk fine bone China. Kalau kita kata dia itu adalah najis, kalau kita berpegang dengan fatwa di Malaysia dan juga pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan istihalah tidak berlaku dalam keadaan ini kerana sifat ataupun bahan kebabian itu masih ada ataupun kenajisan itu masih ada, sama ada menggunakan babi ataupun binatang yang tidak disembelih, maka ia najislah. Bila najis, maksudnya janganlah letak di atas benda yang najis. Jadi bila itulah, jadi dia berbeza dengan emas tadi. Emas dia tidak najis tetapi dia haram dipakai. Jadi benda haram ni dia ada dua. Ada benda yang haram tapi ada benda yang najis ni totally dia akan jadi haram lah. Dia tak boleh dimakan. Jadi bila kena decontamination maka kita tak bolehlah nak makan. Sebab dia najis kan. Tapi ada benda yang haram tapi dia bukan najis. Contohnya macam emas. Contohnya macam perak. Dia haram tapi dia bukan najis. Tapi lelaki tak boleh bawa semayang. Tapi dia tidak menjadi najis. Dan juga begitu juga sutera. Sutera juga haram bagi lelaki, tapi adakah dia najis? Dia tidak najis lah sebab dia boleh dipakai oleh orang perempuan. Dia haram hanya kepada lelaki. Jadi pengharaman dia bukan disebabkan ain itu tetapi kepada kaum lelaki sahaja. Jadi berbeza pengharaman emas dan perak sebagai pinggan dan mangkuk, begitu juga dengan pengharaman babi dalam pinggan mangkuk kalau kita menggunakan pendapat yang mengatakan tidak berlaku proses istihalah dalam proses pembuatan barang-barangan seramik ataupun barang-barang perhiasan. Allah Ta'ala alam. Tapi kalau kita berpegang dengan pendapat Hanafi, tak ada masalah, makan sajalah. Okay, jadi atas kita, kerana kita adalah consumer dan juga kita adalah pengguna. Kita rasa memang tak ada dah DNA tu dan kita rasa ini binatang yang halal, tak ada masalah. Sebab dan kita berbeza antara pegangan kita sebagai individu, consumer yang individu dan juga sebagai industri. Individu, nahnu nahkum bizawahir. Tadi Prof ada cakap, setakat mana kita kena semak? Tak, kita tak perlu semak pun sebab kita ni kita tidak dipertanggungjawabkan beyond our control. Kita tak sampai kena semak tepung tu macam mana, tak. Itu bukan tugas kita. Tapi dari sudut industri, dari sudut regulator, dari sudut authority, dari sudut pihak kerajaan, kita mesti ada standard yang tegas untuk mengawal industri kita agar mereka mengikut standard yang ketat. Tapi untuk orang awam tak ada masalah. Yang penting kita nampak halal, ada logo halal, kita yakin halal, alhamdulillah, bismillah, kita boleh makan, tak ada masalah. Yang penting kita yakin dan kita yakin itu adalah penting. Al-halalu bayyinun wal haramu
bayyinun wa ma bainahuma umur mushtabihat. Jadi umur mushtabihat ni yang kita nak kena jauhkan. Mushtabihat ni macam mana? Dengan cara kita yakin. Yakin dengan apa? Dengan ada sijil halal insya-Allah. Jadi itulah yang kita perlu didik diri kita dan juga anak-anak kita. Kita meyakini sesuatu itu halal. Tapi kalau dah nampak memang dijual kat kedai orang yang bukan Islam, kedai pun kita meragukan, nak pergi makan lagi tengok logo halal pun tak ada. Jadi apa, macam mana kita nak hilangkan masybuh tu? Macam mana kita nak hilangkan syubhah tu? Bantai makan sajalah. Tak boleh. Jadi kita kena yakin. Yakin tu datang dengan apa? Dia kena datang dengan bukti. Bukti tu akan menyebabkan tenangnya jiwa bila kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Again, soalannya kita tak perlu diperintahkan atau dipertanggungjawabkan untuk menyelidik sehingga ke taraf yang sangat kecil, kerana itu bukan tanggungjawab kita, tetapi itu tugas pemerintah ataupun pembuat dasar. Allah Taala alam. Baik, itu dia jawapan yang penuh padat ni daripada Profesor Yasmin kita. Terima kasih Prof atas jawapannya tadi. Sekarang kita ada soalan daripada saudara kita di Facebook buat Dr. Sharifuddin. Salam Prof, saya nak bertanya contoh untuk raw mat dalam industri personal care. Selalunya apa raw mat yang crucial untuk dapatkan testing DNA untuk pastikan dia halal? Raw meat rasanya. Raw meat ke raw material? Dia tulis raw MAT. Raw material. Raw material. Okay. So raw material dalam ni dalam healthcare, is it? Bilang dah Zihan. Okay Zihan. So kalau bolehlah saya faham balik soalan tu. Maknanya apakah raw material yang digunakan di dalam pembuatan health product lah, ialah macam shampoo dan sebagainya lah kan? Industri personal care. Okay. Now, di dalam personal care kalau kita nampak macam mungkin kita kata macam shampoo, sabun, ubat gigi, ialah mouthwash, kalau kita lihat benda-benda tersebut, kita boleh lihat macam glycerin, ataupun kita boleh tengok macam apa kita panggil tadi, acetic acid anhydride. Biasanya yang ada all lah, yang ada OL kat belakang dia tu, glycerol, glycerin dan sebagainya. Dia yang bukan kita kata yang menimbulkan syakwa sangka, tidak, tapi itulah yang perlu kita lihat, sebab seperti macam glycerol, glycerate dan sebagainya, dia ni adalah terbitan daripada asid lemak. So bila ada perkataan asid lemak ni, dia trigger kita kepada dari mana dia dihasilkan. Kalau asid lemak ni biasanya dia akan ambil daripada sumber haiwan. So bila sumber haiwan, kita nak tahu sama ada dia datang daripada haiwan yang halal untuk dimakan ataupun haiwan yang haram untuk dimakan. Okey, sebagai seorang pengguna, kalau tidak ada sijil halal, there is no way you boleh tahu. You takkan tahu punya. Unless you telefon lah. Kan? Tapi kalau ini suatu benda yang saya belajar dulu masa belajar dekat luar negara. Kalau kita was-was, contohnya sesuatu ingredient, masa zaman tu chewing gum, kita email dia punya pengeluar, tanya adakah barangan yang digunakan dalam tu ada datang dari sumber haiwan. Dia akan jawab balik. Cuma sekarang ni di Malaysia saya jarang dengar lah pengguna email kepada pengusaha bertanyakan adakah sumber ini datang daripada sumber haiwan ataupun tidak. Kan? So saya cadangkan pada saya itu satu praktis yang baik. Kita sebagai pengguna, biasanya dalam produk ni dia akan ada nombor kan, kat belakang labeling tu dia akan ada satu nombor yang boleh kita hubungi kalau ada apa masalah ataupun ialah untuk further information. So you call ke, you cari dalam Google ke apa ke, kan, email mereka, tanya. Okay, kalau was-was tu tanya, sebab kalau tak ada sijil halal kan, kita kenapa dia tak ada sijil halal, dan mungkin dia
ada isu-isu tertentu ataupun ada cabaran-cabaran tertentu yang kita tak tahu, dan kita tanya dengan dia orang. So sama juga macam personal products ataupun beauty products. Kan? Sebab kalau macam international brand, kadang-kadang kekhawatiran mereka untuk dapatkan sedia halal tentang Islamofobia. Mereka takut bila ada sedia halal, sales mereka akan jatuh. Right? So, jadi itulah saya kata, kita kena hati-hati dan bertanyakan. Tapi sekarang ada juga macam personal care ataupun beauty care dan sebagainya. Mereka umumkan bahawa produk-produk mereka tidak menggunakan apa-apa daripada haiwan. Dia cakap macam tu je. Dia tak cakap halal. Dia kata tidak menggunakan apa-apa bahan daripada haiwan. So dia macam indikator je lah. Saya tak kata itu halal, tidak, jangan salah sangka. Tetapi maksudnya sedikit sebanyak indikator kepada kita sebagai pengguna untuk membuat satu penilaian awal dahulu. Kan? Sebab bahan-bahan yang digunakan di dalam sama ada produk-produk makanan ataupun produk-produk healthcare dan sebagainya, ada label. Dan yalah, the best is actually macam saya kata tadi, muat turun yang apps tu dan boleh ada dalam tersebut. Tak semualah ingredient boleh yang saya ingat, minta maaf. Tapi walau macam mana pun dia punya dia punya asas tu ada di situ. Kalau ada macam glycerol, itu glycerin, kena tengoklah terbitan daripada apa dia. Allah. Terima kasih Zihan. Baik, terima kasih Prof atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Ada lagi satu soalan untuk Prof Sharifuddin. Boleh Prof? Boleh. Adakah logistik halal kritikal untuk digunakan? Silakan Prof. Adakah apa logistik? Logistik halal kritikal untuk digunakan. Okay. Adakah logistik halal kritikal untuk digunakan? Okay. Now, let's define logistik. Okay. Logistik ni biasanya lah yang umum kita praktis di Malaysia, biasanya dikaitkan dengan tempat penyimpanan, pengangkutan. Itu yang biasa kita kaitkan. Yes. Kalau kita nak memastikan, saya ambil contoh dalam food chain, dalam rantaian makanan. So daripada kilang yang membawa makanan, dia katalah dia nak menghantar. So dia ada lori ke apa ke kan. So kita kena pastikan lori yang digunakan di situ hanyalah lori yang membawa produk-produk halal. Pernah terjadi untuk lori yang sama pada siang hari digunakan untuk mengangkut babi dan malamnya digunakan untuk mengangkut ayam untuk disembelih secara halal. So perkara-perkara macam gitu kita tak nak berlaku. So itu yang saya kata pentingnya persediaan halal, kerana dalam persediaan halal dia akan memastikan perkara-perkara seperti logistik ini akan kena take care. Tidak ada grey areas, tidak akan ada syubhah, tidak akan ada was-was. So yes, untuk memelihara, saya gunakan istilah halal bubble. Kalau dalam kuliah saya ingat, saya selalu gunakan istilah halal bubble. Kenapa halal bubble? Sebab halal ni dia ni tidak boleh ada apa-apa contamination. Dia sangat fragile, sedikit dia contamination dengan benda yang haram, dia akan terus menjadi haram ataupun tidak halal lagi untuk dimakan. So kita kena, untuk mereka yang kata praktis dalam industri halal, kita kena sentiasa menjaga integriti halal. Untuk menjaga integriti halal, itulah tanggungjawab setiap seorang Islam, khususnya mereka yang berada di dalam industri halal. Allah alam. Terima kasih Zihan. Terima kasih Prof atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Baiklah, nampaknya masa sangat mencemburi kita ya. Kami mohon maaf kepada para pendengar yang ada bertanyakan soalan tapi kami tak sempat untuk merungkaikan soalan tersebut. Terima kasih juga kepada para pendengar yang bertanyakan soalan dan terima kasih banyak
kepada para panel kita atas ilmu yang dikongsikan. Dari itu, dengan berakhirnya sesi soal jawab ini, maka akan berakhirlah program kita untuk sesi hari ini. Bagi para peserta yang hadir, suka untuk saya ingatkan kepada anda semua untuk mengisi kehadiran di Google Form yang telah disediakan sebelum kita menangguhkan majlis kita. Selain itu, saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua panel jemputan kita iaitu Profesor Madya Dr. Yasmin Hanani binti Muhammad Safian dan Profesor Teknologis Dr. Syarifudin Ahmad Syarani serta para hadirin yang masih setia bersama kami sehingga ke hujung program pada hari ini. InsyaAllah jika ada rezeki kita berjumpa lagi dalam webinar Fiqh Halal Contemporary Siri yang keempat yang akan datang. Kita save the date sama-sama pada 14 April 2022. Jadi sebelum saya akhiri ucapan, saya suka untuk saya menutupnya dengan satu rangkap pantun. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya mohonkan. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon peserta dan panel tunggu sebentar untuk sesi bergambar bersama-sama. Baiklah, para hadirin boleh buka kamera, kita sama ambil gambar, kenang-kenangan. Yang perempuan boleh betul-betulkan tudung, tajam-tajam kawan ni. Saya serahkan sesi bergambar kita kepada unit teknikal. Baiklah, terima kasih moderator. Kita berikan masa sebentar kepada para peserta untuk membuka kamera. Jika semua peserta telah bersedia, kita mulakan sesi fotografi kita. Baiklah, bersedia ya. Dalam kiraan 1, 2, 3. Okey, sekali lagi boleh? Okey. Okey boleh. Asyik dulu. Tahu pening je bajak. Mana? Bajak tu. Okey, baiklah. Okey, lagi sekali ya. Dengan kiraan 1. Bersedia semua ya? 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada semua peserta yang membuka kamera. Terima kasih juga diucapkan kepada Prof. Syarifudin dan Prof. Yasmin. Saya serahkan kembali majlis kepada moderator kita. Baik, terima kasih banyak kepada unit technical program. Terima kasih kepada semua hadirin hadirat yang hadir memeriahkan program kita kali ini. Jika tidak ada apa-apa lagi, saya tangguhkan majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Nas. Apa lagi yang akan datang, insyaAllah kita save the date ya pada webinar Fiqh Halal siri yang keempat.
Di kesempatan ini kita lagi satu hari kita nak menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Saya di kesempatan ini saya ingin mengucapkanlah selamat menyambut bulan Ramadan. Semoga hari-hari kita bertambah lebih baik ya dengan kehadiran bulan Ramadan, kerana diisi dengan ibadah dan perkara yang baik saja insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof.